dan Sarawak. Akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan macam mana pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Politik di Sarawak, cikgu nak terangkan sikit. Pergerakan politik di Sabah dan Sarawak amat berbeza. Di tanah Melayu, orang Melayu berjaya menolak penjajahan mutlak British. Sebaliknya, manakala masyarakat Sabah Sarawak telah dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak. Contohnya, Sarawak di bawah keluarga Brooke iaitu James Brooke dan Sabah di bawah SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Contohnya kita akan tengoklah apa berlaku di Sarawak dan bagaimana Sarawak telah diserahkan kepada Wainer Brooke iaitu Raja terakhir Sarawak telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British disebabkan beberapa alasan. Alasan pertama yang Wainer Brooke menggunakan adalah dia kata dia merupakan seorang yang sudah tua dan uzur. Seterusnya, penggantinya Anthony Brooke pula tidak layak mentadbir Sarawak selepas kemangkatannya. So ini menyebabkan Charles Wainer Brooke mengantar Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak. So lepas mereka berjumpa dengan pembesar Sarawak di Majlis Negeri, akhirnya Sarawak telah berjaya diberikan kepada British pada 8 Februari 1946. Kita akan tengok apa reaksi masyarakat. Adakah masyarakat terima atau tidak terima dengan penyerahan tersebut? So tajuk seterusnya adalah sebab kebangkitan gerakan anti penyerahan Sarawak dan kesannya. Apa sebab-sebab yang menyebabkan masyarakat Sarawak tidak suka dengan penyerahan Sarawak kepada British? Yang pertama adalah Perlembagan 1941. Apa itu Perlembagan 1941? Rujuk muka surat 110 di buku teks kamu. Kalau kita tengok mengikut Perlembagan 1941, dalam perlembagan tersebut, Wainer Brooke berjanji memberikan kerajaan sendiri kepada Sarawak dan kuasa pentadbiran akan diberikan kepada Majlis Negeri. Ini yang tertera dalam Perlembagan 1941. Tetapi akhirnya Wainer Brooke telah memungkir janji yang dijanjikannya, akhirnya menyerahkan Sarawak kepada British. So ini bertentangan dengan mereka, so mereka melakukan penentangan. Seterusnya, sebab kedua adalah tiada rundingan. Apa berlaku di tiada rundingan adalah Charles Wainer Brooke menyerahkan Sarawak kepada British tanpa berunding dengan pembesar tempatan atau ketua-ketua mereka. So Wainer Brooke hanya mengadakan mesyuarat dengan Majlis Negeri sahaja. Tetapi sokongan tu kebanyakan daripada bukan Bumiputera dan pegawai-pegawai British. So ini yang menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British. So ini yang menyebabkan masyarakat macam tidak berpuas hati, mereka mula melakukan anti penyerahan atau penentangan. So kalau kita nak melakukan penentangan, cara yang senang adalah mereka menubuhkan 3 persatuan yang terutama, iaitu PMS Parti Melayu Sarawak, PDS Persatuan Dayak Sarawak, PKMS Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. So daripada 3 persatuan ini, PKMS adalah dalam PKMS tersebut kaum ibu mengantar surat bantahan kepada British. Yang tu tolong catat kat situ. Kaum ibu memberi surat bantahan kepada British. Yang mana PKMS. Selain itu, mereka juga melakukan beberapa anti penyerahan, anti penentangan dalam bentuk pelbagai. Lepas penentangan itu berlaku, kamu rasa adakah British tidak mengambil tindakan? Apakah reaksi British? So memanglah
British pun tidak suka dengan tindakan tersebut. So British mengeluarkan satu surat pekeliling bilangan 9 iaitu letak 3 star kat situ sebagai amaran kepada kaki tangan awam yang terlibat dengan demonstrasi penentangan penyertaan tersebut. So dia keluarkanlah, kalau kamu sertai penyerta demonstrasi itu, saya akan minta kamu akan dilucutkan jawatan kamu sebagai kaki tangan kerajaan. Walaupun surat pekeliling tersebut itu berlaku, masih ada juga seramai 138 kaki tangan awam volunteer meletakkan jawatan mereka sebagai tanda bantahan terhadap tindakan British. Seterusnya, langkah ketiga yang penting letak 3 star, iaitu mereka juga memperkenalkan satu persatuan yang dikenali sebagai Rukun 13. Okay, rujuk buka surat 111 dalam buku teks kamu, iaitu kumpulan yang menentang penyeraan Sarawak. Rukun 13 yang terdiri daripada pemuda Melayu Sibu. Okay. Golongan ini juga melakukan penentangannya, terutama ada salah seorang ahlinya yang dikenali sebagai Rosely Dobbie. Apa beliau buat? Beliau telah menikam Governor Sarawak iaitu Sir Duncan Stewart, ditikam oleh Rosely semasa beliau melawat Sibu pada 3 Disember 1949. Akhirnya, lepas penentangan itu, Rosely Dobbie ditangkap, dijatuhkan hukuman gantung bersama dengan 3 orang rakannya. Tindakan Rosely Dobbie ini tidak berjaya kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu menentang British. Walaupun ada anti penyeraan, penentangan masih Sarawak tidak berjaya disebabkan oleh kurang sokongan daripada beberapa pemimpin di Sarawak. Negeri Sabah tidaklah seperti di negeri Sarawak. Sabah penjajaan British lepas penyeraan oleh Syarikat Borneo Utara British. Walaupun penyeraan itu berlaku, pergerakan politik di Sabah itu perlahan, tidak berkesan dan berpecah belah, seterusnya bersifat sederhana. Kebanyakan persatuannya lebih tumpu kepada sosioekonomi berbanding dengan politik. Okay, ada contoh beberapa persatuan yang wujud di Sabah adalah PKML iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, PNJ Persatuan Melayu Jesselton, serta Barisan Pemuda Labuan dan Jesselton iaitu BARIP. Kesemua persatuan ini bersifat sederhana, perlahan, tidak berkesan disebabkan adalah masalah komunikasi, kurang berpendidikan barat, apa lagi? Perantaran yang jauh di kawasan pedalaman. Ini menyebabkan British menakluk Sabah pada 1946 dengan mudah sekali kerana tiada tentangan terbuka, dan pada tahun 1951 persatuan yang wujud terkubur begitu sahaja. Maksudnya, semua persatuan itu tiada lagi wujud, terkubur macam tu saja yang tadi saya katakan. Yang Melayu Labuan, Melayu Jesselton, Barisan Pemuda, semua tu terkubur macam tu. So, akhirnya Sabah juga di bawah pemerintahan British. So, yang tu saja topik kita untuk bab 4. Kalau apa-apa soalan, nanti tanya kat cikgu dalam kelas group kamu. Okay, sekian, terima kasih.